من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmatnya pada pagi ini dapat sama kita telah pertemukan untuk menyambung tadabbur kita surah Al-Baqarah. Jadi kita masuk masih lagi muka surat 16, bahagian terakhir ayat 105 ayat yang terakhir dalam muka surat ni. Jadi kita akan masuk ayat yang ke-105. Jadi kita tilawah sama-sama ayat ni terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang sifat orang-orang ahli kitab ni, ayat yang ke-104 tu, yang mereka akan campur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil, sebenarnya untuk bertujuan nak menghancurkan ataupun melumpuhkan kebenaran. Kemudian Allah SWT dalam ayat ni menyatakan lagi, meneruskan lagi tentang sikap dua golongan kafir. Di sini yang menjelaskan. Kita tengok ma yawaddu. Sama ma yawaddu. Apa tu? Ma tu nafi ya. Tengok terjemahan dulu. Ma ni maknanya ya? Tidaklah. Ma ni maknanya tidak. Tidaklah menafikan apa ni? Tidak yawaddu. Dia waddan maknanya menyukai, mengingin ataupun maksud kepada suka. Menyukai. Ingin pun boleh. Sukalah lebih sesuai. Suka. Lawan waddan ni apa? Yakrahu, benci. Kan? Ma yawaddu. Satu lagi dia yakrahu. Ni ia suka, ni ia benci lah.
Suka, dia tak suka. Jadi ni maksudnya Allah nafikan, dia tak suka. Mereka tak suka. Siapa yang tak suka ni? Tidaklah ia menyukai siapa? Alladzina, oleh orang-orang yang apa? Syarat nombor 1 dia kafaru. Telah kafir, ingkarlah, kita telah ingkar oleh mereka. Yang dimasukkan ni apa yang orang kafir tak suka. Allah nak katakan, orang yang kafir ni tak akan suka. Tak pernah suka pun. Jadi kafir ni Allah nak kata kafir jenis macam mana? Kelompok kafir ni ada bahagian dia. Iaitu orang kafir min ahlil kitab. Min daripada kalangan lah kita kata, kalangan apa? Ahli kitab. Ahli kitab. Siapa ahli kitab ni? Yahudi, Nasrani lah. Baik, jadi kita tengok kat sini. Kafir ni ada, Allah nak sebut dalam ayat ni, kita nak bagi fokus. Ya, orang kafir. Kafiruna. Ada dua. Satu daripada siapa? Ahlul kitab. Kafir ahli kitab. Jadi dalam ayat ni maksudnya ahli kitab kat mana ni? Ni sebenarnya dekat Madinah lah, Yahudi. Yang dimasukkan siapa orang kafir ahli kitab yang ada kat Madinah? Yahudi. Okey. Tapi Allah kata min. Semua ke orang Yahudi Madinah tu kafir yang tak suka? Tak semua. Ada kafir yang suka. Okey, jadi kat ahli kitab ni, kat Madinah ni dia ada, lepas tu orang kafir, dia ada dua lah. Kita juga ada ahli kitab lah, iaitu Nasrani dan Yahudi juga. Di keliling kita macam itulah juga. Sampai hari ni. Jadi ada kafir yang tak suka, ada kafir yang dia okey je. Jadi ini bila dalam istilah dia ada sebut kafir apa? Dua tu golongan tu. Harbi dengan itulah maksud dia. Oh dekat tak dengar okey. Jadi kita kata kafir ni, kalau kita kata macam inilah bahasa kita. Satu dia sebut anti Muslim. Anti. Ni yang tak suka tu. Satu lagi yang kita boleh kata not yet lah. Not yet apa? Not yet Muslim. Kan? Dia tak faham lagi. Tapi dia okey je. Dia baik. Dan dia tahu Islam ni bagus. Ada tak macam tu? Ada. Tapi dia bila tanya nak masuk tak? Dia tak terbuka hati. Nampak tak? Ni dua. Istilah ni dua. Yang kita kena faham betul-betul. Dan kita kena hadapi dengan ilmu. Faham? Hadapi dengan ilmu. Jadi antaranya siapa? Dalam ni Abdullah bin Salam. Nabi tu. Abdullah bin Salam dia datang, dia tengok Nabi. Kan? Jadi dia pun nampak orang ramai busu-busu kat masa Nabi sampai. Dia pun pergilah kat ramai tu. Orang ramai tu dia tengok apa Nabi cakap. Dan dia tengok wajah Nabi, dia tahu dia ni bukan penipu. Dia ni memang betul-betul ni. Dan dia dengar apa Nabi kata, Nabi kata 4. Nabi kata sebarkan salam. 1. Lagi beri orang makan, jamu makan orang. Yang kedua, yang ketiga apa? Sambung silaturahim. Kan? Yang ketiga, yang keempat, bangun solat malam ketika orang semua sedang tidur. 4 ni. Ni yang dia paling ingat. Ni Nabi kata. Ini gagasan Nabi bawa. Apa pertama? Mula-mula Abdullah bin Salam ni sebab dia duduk Madinah, dia Yahudi Madinah. Nama dia Abdullah bin ingat. Orang Yahudi juga ada nama siapa? Jangan ingat. Ya? Yahudi dia duduk dekat Madinah, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Jadi
Ketika dia tengok semua orang pergi, orang Madinah sebab menunggu, mereka pun menunggu kedatangan tu juga. Jadi dia tengok datang, semua orang pergi berkerumun. Jadi dia tengok wajah dia. Dia kata dia ni bukan pendusta, dia kata dah. Pertama dah. Dan dia kata apakah gagasan yang dibawa mula-mula? Pertama, sebarkan salam, afsyus salam, bagi salam, selamat. Itu gagasan pertama. Jadi kita ni bawa keselamatan nombor satu, kesejahteraan. Kedua, bagi makan orang. Maknanya apa? Kongsikan kebaikan dengan orang lain, bagi keperluan pada orang lain. Yang ketiga, sambung silaturahim, jangan ada permusuhan. Kalau boleh berdamai. Yang ketiga, bangun malam ni ketika orang sedang tidur. Empat ni lah Abdullah bin Salam kata. Ini yang ni lah kita kata. Ayat Muslim lah bahasa Inggerisnya. Yang belum Islam, belum terima lagi. Belum, tapi dia tak musuh dengan kita. Ingat tau. Sebab tu dia ada min ni. Daripada kalangan. Dia tak sebut pun. Ma yawaddul lazina kafaru. Allah nyatakan min ahli kitab. Yang mana dari kalangan ahli kitab. Ada yang kafir dalam kalangan ahli kitab ni. Iaitu yang ni. Ni yang anti ni. Yang anti ni kita kena hati-hati. Itu maksud dia. Yang ni yang dia tak suka kebaikan pada orang yang bersama dengan Nabi. Okey. Ini kita kata siapa? Abdullah bin Salam. Contohnya lah masa tu. Yang ni siapa? Huyai bin Akhtab. Nama dia Huyai bin Akhtab. Siapa ni? Siapa Huyai bin Akhtab? Yahudi lah ni. Yahudi kat Madinah juga. Dua nama. Siapa Huyai bin Akhtab? Ayah kepada Safiyah binti Huyai. Siapa Safiyah binti Huyai? Isteri Nabi. Jadi Huyai bin Akhtab ni siapa? Orang mentua Nabi, tapi dia tak beriman lah. Dia musuh. Nampak tak? Safiyah. Safiyah binti Huyai. Dia ni pemimpin Yahudi ni dekat Madinah ni. Dan dia dihukum tak beriman. Beza Huyai bin Akhtab nama dia. Dia anti. Baik. Kemudian ma yawadul lazina kafaru min ahli kitab. Kenapa yang mereka ni? Kenapa? Antara sebab, cuba tengok surah. Jadi orang Yahudi ni dia ada satu benda yang halang dia. Apa dia? Jadi gagasan dia ni menyebabkan tu menghalang dia untuk apa? Terima kebenaran ni. Apa gagasan dia? Apa keturunan apa? Ya, racism dia. Racism. Ya. Gagasan dia racism. Faham ya. Jadi kita jangan menggagaskan ni. Dan dia merasa dia istimewa. Sebab tu dalam ayat, cuba tengok surah Al-Maidah. Ahli kitab lah ni, masalah mereka ni. Ayat 18. Surah 5 ayat 19. Inilah halangan pertama. Surah 5 ayat 19. Ayat 18. Ayat 18. Jadi dia merasa mereka terpilih lah. Buka dulu surah 5 ayat 18. Okay, jadi kita tulis kat sini lah senang. 5 18. Jumpa? Ke surat berapa? 111. Ya ke? Betul?
Sokong. Ayat atas sekali kan? Okey, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Betul? Tengok apa mereka kata. Mereka claim ni. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibbahu. Dua-dua ni ahli kitab. Ini halangan dia. Dia merasakan macam ni, maka apa? Habislah. Apa yang datang pun tak ada guna dah. Kan? Kita pun kena macam, jangan bersikap macam ni. Ya? Jangan sikap macam ni. Minta maaf. Saya ni suka jawabkan ni. Wa qalatil yahud, dan berkata orang Yahud dan Nasara apa dia? Kami adalah apa? Anak-anak daripada Allah. Maknanya apa ni? Orang pilihan. Wa ahibba'u, dan yang paling Allah cinta, Allah pilih kami ni paling Allah sayang. Golongan ni. Kul. Lalu apa Allah suruh Nabi jawab? Falima yu'azibukum bizunubikum. Kalau macam tu, kenapa Allah azab kamu sebab dosa-dosa kamu? Apa dia mereka kena azab? Antaranya kisah mereka lah. Banyak kisah Allah azab mereka. Akhirnya mereka ni terbuang jadi golongan yang tak ada negeri, terbuang. Kan? Itu antaranya. Dan akhirnya mereka ni tak ada lagi golongan Nabi berkalangan mereka. Akhirnya. Jadi, bal antum basyarum mimman khalaq. Tapi Allah kata apa? Tak. Bahkan kamu ni hanyalah apa? Basyar apa? Sebahagian daripada manusia macam manusia lain yang kami cipta. Sama saja, tak ada nilai. Faham? Nampak tak? Ini yang kita kena tanam. Kita macam tu juga. Kita bangsa apa? Melayu yang juga manusia. Macam yang lain, kehebatan kita bila? Bila kita ni takwa. Kan? Kamu bangsa Arab. Kan? Yang sama je manusia macam bangsa lain. Bila kamu bagus? Bila kamu takwa je. Bila kamu tak takwa, walaupun kamu Nabi kita bangsa Arab, tak ada, sama je. Jadi kita tengok habiskan ayat ni dulu. Jadi Allah tekankan basyar tu penting kat situ. Tak ada ubah, tak ada. Tak boleh siapa-siapa nak claim. Kita semua sama-sama basyar, manusia. Dia sebut basyar ni maknanya apa? Okey, bila sebut basyar, dia cerita tentang biologi kita. Sifat manusia yang sifat biologi manusia, sifat sosial manusia tu basyar. Boleh? Bila Al-Quran sebut basyar, Allah nak ingatkan kita tentang sifat kita ni lemah, kita perlu berpasangan, kita kena bersosial, kita perlukan kelebihan orang lain. Itu maksud basyar. Basyar memerlukan kelebihan orang lain. Sebab tu kita, salah tak kita suka budaya kita? Inilah kelebihan kita. Ni tak apalah, tak ada masalah pada tu. Kita kelebihan kita macam tu, bangsa yang macam ni. Dalam masa yang sama, kita dalam mendabik dada juga, ada kita kurang.
Yang kita perlukan apa? Kelebihan yang ada pula yang tak ada pada kita, pada orang lain. Itu. Baik. Jadi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampunkan siapa yang dia kehendaki dan Allah azab siapa yang dia kehendaki. Siapa pun. Walillahil mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah segala kerajaan yang ada di langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa di antara kedua-duanya, wa ilaihil masih, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi ini halangan yang pertama tu, tengok Allah tutup dengan semuanya milik Allah, kamu tak boleh suka-suka claim. Baik. Juga kita tengok ayat jawapan dia seperti yang kita sebut tu, yang manakah yang tertinggi di sisi Allah? Yang paling mulia. Orang bertakwa. Apa dalil dia? Kita tengok surah 49. 49 ayat yang ke 13. Ayat 13. Muka surat berapa? 517. Kan? Jadi 49 ayat 15. Tiga belas. Saya tulis 13. Sorry 13. 29 13 Okay, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan saja, dua saja, lelaki dan perempuan saja, tak ada lain. Okey. Apa dia? Tak ada, lelaki perempuan je. Tak ada. Unsa tu. Tak ada macam mana pun sebenarnya dia akan pergi kat mana, sama ada dia tak ada dua-dua. Dia cenderung kat mana, mesti ada punya, mesti dia lelaki perempuan. Dia sendiri kena tahu, dia boleh tahu. Fitrah manusia Allah cipta macam tu. Faham Fitrah manusia Allah cipta macam tu. Memang macam tu. Itu syubhat daripada syaitan je. Okey. Kalau tidak kita boleh tambah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa kunsa wa apa lagi? Nak tambah. Berani? Okey, ayat Allah yang mulia. Inilah dia. Okey, ni fitrah. Al-Quran cakap dia fitrah. Itu sistem. Ni sistem hidup. Kan? Baik.
Kemudian Allah kata apa? Wa ja'alnakum syu'uban. Apa tu? Kami jadikan kamu ada bangsa-bangsa yang besar lah. Ni bangsa Cina, India, Melayu. Apa lagi? Bangsa apa lagi? Bangsa Johor ada tak ada kan? Bangsa apa? Ya, begitulah bangsa. Indahnya ciptaan Allah ni. Dia terlalu berwarna-warni kan. Jadi kemudian Waqabah ini lebih kecil lagi. Bersuku-suku pula. Melayu sini dah pecah lagi banyak kan? Jauh lagi apa? Banjar lagi. Sini apa sini? Sini banyak buyan eh? Tak ada kan? Ada kampung buyan ke? Masjid kan? Lagi apa lagi? Ni petani eh? Ni banyak petani eh? Haji kan? Taiping apa? Kalau Cina sini, Cina apa banyak? Hokkien eh? Taiping Utara Hokkien kan? Sendiri kebangsaan kan? Hokkien sini. Cantonese ada ke? Kalau India sini? Tak tahu kan? Mamak kan? Banyak. Jadi begitu tengok. Itu maknanya pertama syu'uban. Syu'uban ni global, besar. Kan? Dalam benua-benua tu. Jadi satu lagi apa? Qabail ni lebih spesifik lagi, dia kecil. Bahkan orang Melayu ni kan tengok. Suku kita pun ada kelebihan masing-masing kan? Ada kelebihan. Kalau tengok yang daripada Indonesia, Aceh dengan berniaganya. Kan? Minangkabau dengan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi ini tak salah ke nak dibanggakan? Tak ada halangan. Ya, boleh jaga. Memang patutnya kena jaga. Lepas tu kena jaga bahasa. Kadang-kadang bahasa dulu-dulu bagus kan? Bahasa kita kadang bahasa Perak. Nyo pun orang tak kenal nanti dah. Kan? Apa kelo pun kan? Kalau belah-belah botol sana kan? Yang lain sikit kan? Dah tak tahu dah nanti hilang dah. Kadang-kadang sayang juga benda tu sebenarnya harus sebut dah ni. Satu benda yang perlu kita jaga tu benda tu. Kelebihan tu. Abang Farid. Lagi? Apa ni? Itu je saya tahu. Saya mak saya orang Farid. Botol. Botol kanan. Ni cangkap melintang kan. Belah sana. Botol kiri. Ayah saya Bugis. Johor. Lebih kurang begitulah. Jadi tapi itulah. Maknanya apa? Ini satu nikmat yang kita kena jaga. Dia tak salah untuk kita suka benda ni. Cerita benda ni. Yang penting apa? Sesuai dengan syariat tu. Sebab itulah lepas tu Allah kata. Untuk apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal, mengenal, dapat kelebihan satu sama lain. Okey. Lalu Allah tekankan inna akramakum indallahi. Tapi ingat, semua ni bukanlah menjamin seorang tu lebih mulia atau tidak. Ini semua hanyalah satu bentuk apa? Yang semua ni. Ini satu bentuk alat untuk mencapai satu maksud yang paling besar. Apa dia? Takwa. Gunakan semua ni untuk capai makam takwa sebenarnya. Sebab itulah sesungguhnya yang paling mulia dari kalangan kamu ialah di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Jadi ayat ni menjelaskan tentang apakah yang paling mulia tu. Jadi sekarang halangan ahli kitab ni antaranya ni lah. Betul saya kata tadi. Mereka menyangka mereka ni yang terpilih, maka apa saya yang datang ni apa dah? Terhalang. Dari sebab tu kita kadang-kadang dulu kita bangga dengan Melayu Islam. Betul? Betul ni. Tapi bila kita mencemarkan benda tu, akhirnya kita terhina sendiri nanti. Kita terhina, sebab tu kita kena jaga hal tersebut. Ya. Asabiyah ni fanatik kepada sesuatu. Disebut ni mana asabiyah lah. Asabiyah ni fanatik kepada sesuatu. Dia bukan terikat kat satu bangsa saja kadang-kadang. Saya nampak pada perkebangsaan satu, nasional. Satu lagi, kadang-kadang pada dia luas. Pada peringkat satu kelompok. Contohnya satu kelompok partai ke,
Kan? Parti ataupun satu kelompok komuniti. Kan? Komuniti tu dia merasakan dia, jadi tak boleh masuk dah yang lain. Dia salah ke betul ke semuanya bagi dia betul. Kalau sampai tahap tu, itu dah termasuk dah tu. Tak juga, ada luah. Boleh juga. Semualah, semua benda tu. Syubhiyah ni sifat sesuatu tu yang menghalang dia daripada untuk terima kebenaran tau. Dia terhalang dah. Tak kira lah dia punya ni kata betul ke salah ke, betul juga. Kalau itu dah tak boleh betul kan, itu boleh sifat tu lah maksud dia. Itu ringkasnya, saya boleh bagi ringkas. Kalau nak tanya lebih lanjut kena baca hadis lah, boleh tengok ustaz lain yang lebih mendalam tentang isu-isu macam tu lah. Jadi ini halangan lah yang kita kena contoh lagi banyak juga dalam isu fiqh ke, sempit contohnya, tak boleh terima juga. Itu pun kadang-kadang satu benda yang kita kena tengok jugalah. Baik, seterusnya ini ahli kitab walal musyrikin, seterusnya, dan juga orang-orang musyrik. Apa ni? Dan tidak apa? Orang-orang musyrik. Orang musyrik mana ya? Okey. Sekejap. Tadi kafir ni maknanya dia ada dua lah. Satu kafir apa? Ni dua kan? Dan satu lagi Allah bezakan kafir dengan musyrik. Nampak tak? Orang kafir dua. Satu kafir ahli kitab, satu kafir apa? Al-musyrik. Maksudnya musyrik kat mana? Musyrik ni kat Mekah dulu. Masa kat Mekah dulu dah perangi Nabi musyrik ni. Kenapa mereka perangi Nabi ni juga? Mereka musuhi juga. Sama juga musyrikin juga ada yang macam ni. Ada yang macam ni juga, musyrik. Faham ada. Samalah maksudnya. Ada yang musyrik yang dia memang musuh, ada yang tak. Dia boleh hidup sama-sama kita. Cuma dia tak apa? Tak masuk Islam je. Anda faham tu? Ya. Dia lain sebelah. Dia bagi kita makan, dia baik, apa-apa susah. Dia dulu nombor satu. Ni yang mana? Yang ni. Faham janganlah panggil dia apa? Kan? Uncle. Panggil nama yang baik, hormat dia. Tu cara dia. Kena tahu macam tu. Ini satu benda adab kita lah, adab kita. Jadi dapat apa yang saya nak sampaikan ni? Indahnya agama kita ni. Okey. Baik. Jadi disebut musyrikin dengan ahli kitab berbeza dia. Hukum beza dia. Kita dengan ahli kitab boleh tak makan sembelihan? Musyrik boleh? Tak boleh. Boleh tak wanita ni berkahwin dengan ahli kitab? Kita? Boleh. Musyrik boleh? Itu hukum asal dia. Faham Ya. Dia masuk ahli kitab ni, dulu ahli kitab yang sebenar, hari ni ahli kitab ni nak boleh kata juga musyrik lah. Yang sebenarnya dia juga sembah. Ada ahli kitab, cuba tengok. Ahli kitab ada yang memang dia kata Jesus bukan Tuhan, Jesus memang Nabi juga. Jesus is prophet, dia kata. Itu ya. Yang dia jaga, dia pakai, dia hukum ni. Tapi sekarang nak jumpa ke? Yang jauh-jauh, ya, yang memang ortodok lagi, yang betul-betul, ya tulen. Dia juga sembah Allah juga. Cuma dalam bentuk yang lain tu. Jadi, cuma masalahnya, hukum dia mereka ni kafir ke tak? Kafir. Bila dia tak terima Islam, dia kafir. Dia tak minum, dia jaga. Dia tak makan yang tak sembelih, dia jaga, ahli kitab. Okey. Tapi nak jumpa susah dah. Jadi bukan semena-mena, kita tengok kadang-kadang dia nama je, atas nama je, tapi dia musyrik sebenarnya. Tahu tak? Dia musyrik. Jadi kita tengok macam dia yang tulen maksudnya ahli kitab ni yang tu
betul tulen yang juga menyembah yang satu juga, Esa. Itu maksud dia. Dia bukan sembah Nabi dia. Nak jumpa ke sekarang? Ada kan? Ada, masih wujud. Susah nak jumpa lah. Dia pakai tudung semua, susah jumpa. Itu yang masuk di ahli kitab tu. Okey, tapi hukumnya mereka tetap kafir. Bila apa? Bila tak terima. Itu dia. Boleh? Kafir ni maknanya apa? Kafir maknanya ni. Satara asyai'. Asyai'a. Apa ni? Menutupi ataupun mengambus. Boleh juga kata menghalang. Jadi sesuatu ni bila sebut Quran, bila sebut Nabi datang bawa apa? Nabi bawa kebenar. Jadi kita ubah. Menutupi, mengambus, menghalang kebenaran. Itulah maksud dia. Dia tutup kebenaran kat mana? Ataupun makna lain ni, satara al-qalb. Maknanya apa? Dia menutupi, mengambus, menghalang hati dia daripada anil haq. Daripada kebenaran. Dia terhalang. Hati dia tutup daripada terima. Itulah maksud kafir. Boleh? Itu maksud dia. Jadi sekarang ni dia jadi satu syariat. Istilah. Siapa yang mengkafirkan orang lain, sedangkan dia tak, balik kat dia balik nanti. Tu kita takut. Sebab tu kena sekarang hati-hati dalam istilah ni pakai. Satu lagi, siapa yang tak mengkafirkan, yang terang-terang dah keluar, dah kafir. Itu pun satu hal juga. Maka dia pun kafir juga. Dua faham? Siapa yang mudah-mudah kafirkan orang, dalam keadaan tak, dia orang yang solat, dia tak kata orang solat tu tak. Contohnya. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Ni hukum ulul amri sebenarnya yang kena hati-hati. Sedangkan dia tak ditegakkan pun, benda tak jelas pun. Faham Jangan semena-menanya. Takut berbalik kat orang yang tuduh tu. Satu. Yang kedua pula, kalau dah terang-terangan pula satu hal juga. Siapa yang tak letakkan hukum kat situ, dia pun boleh kafir juga. Dua ni kena tengok. Mana? Tak, ini yalah. Tengok dari dua sudut tu lah. Pertama apa? Iqamatul hujjah dulu. Iqamatul hujjah. Contohlah ada orang dia tak solat. Boleh tak kata dia kafir? Jadi apa kita nak buat? Ajak dia solat. Tanya dia. Tak solat lagi, tanya dia. Kamu ni tahu tak solat tu wajib? Kalau dia kata tak tahu, maknanya dia bukan kafir, dia jahil. Ajar dia. Okey, ataupun sampailah kalau dia kata, kenapa tak solat? Malas. Bukan. Kena bagi sampai dia rajin. Kena sedarkan dia, ini penting untuk dia mati selamat. Faham? Tapi kalau dia kata macam ni, solat sebenarnya tak wajib. Siapa yang tak kata dia kafir, orang tu pun kafir. Faham? Macam itulah maksud dia. Di dua tu. Dia jelas kata macam tu, faham? Tak boleh. Macam itulah. Dia jelas, maknanya dia dah langgar. Faham? Walaupun dia solat, contohnya. Orang ni tadi malas, tak solat sebab malas. Orang ni buat nampak dia solat, tapi sebenarnya bila tanya dia, apa dia? Ikut je hukum dia sebenarnya tak. Contohnya. Arak sebenarnya halal, contohnya. Itu nak kata apa? Tapi dia tak minum, dia sendiri tak minum. Ada orang dia minum, tapi dia tahu haram. Maknanya iktikad dia betul tak betul tu? Kat situlah. Faham tak? Ada orang sahabat Nabi dia minum. Kan? Lepas tu
Dia tahu arak tu haram, dia pun menyesal. Boleh tak kata dia kafir? Tak, dia buat dosa besar je lah. Jangan terus jatuhkan dia hukum keluar agama dah. Tak? Kena jaga, kena nasihat dia lah. Tapi ada orang ni dia tak minum contohnya. Tapi dia bagi satu syubhat kat orang lain. Sebenarnya tak. Kan hukum dia syubhat lah. Orang macam ni apa? Itulah dia. Faham tak? Tak solat langsung. Kita kena bawa dia kepada ulul amri. Sebenarnya macam tu. Patutnya macam tu lah, kena bagi tahu. Orang ni tak ada kuat kuasa benda tu je. Kena ada kuat kuasa lepas ni. Kalau kat Arab Saudi kan, antaranya lah. Dia ada apa? Dia ada squad polis dia. Dia keluar kat situ, dia kata solat. Orang kat shopping complex tu dia akan beritahu satu tempat di sana. Dia kata macam tu, kau ingat kan? Dia boleh tangkap. Siapa tak pergi dia boleh tangkap. Undang-undang tu tak ada hari ni kan. Jadi itulah kita kena Jadi hukum musafir pergi konsert macam mana? Buat konsert semayang kan. Jadi hukum musafir pergi konsert macam mana? Di sana. Tak ada itu lah. Itulah dia ada kena tahu tau. Ada Saudi, ada UAE. Ada dia keluar daripada tu. Dia sebenarnya yang kita tengok tu kadang-kadang kecil je. Belah Mekah tu lain. Hukum di luar dah lain dah. Dia tak sama dah. Jadi sangat berlainan. Jadi bila kita anggap pukal semua orang Arab mesti situ je. Jadi kita rasa macam tu lah. Kita nampak. Tapi memang dah dekat lah dengan tempat suci kita tu. Yang kita sangat-sangat rasa sedih kan. Yalah. Tapi kita kena tahu pendirian ni masing-masing. Walaupun duduk sebelah-sebelah. Tapi sangat berbeza. Jadi itu yang kita kena. Jadi musyrikin masuk dalam kan. Tanah. Jadi ya. Saya pun nak cakap pun payah kan. Tapi kita boleh kata lah kan, Allah Ta'ala alam pada saya lah, ini janganlah pegang apa-apa kan. Dia panggil, ada orang dia, zaman dulu munafik ni, dia masih malu dengan sifat munafik dia. Ada sekarang munafik yang dia menjelaskan terang-terang kena memunafikan dia. Itu dulu ulama panggil zindik nama dia. Dia sebut zindik. Zindik ni maknanya dia dah tak malu dengan kemunafikan dia. Abdullah bin Ubay bin Salul Rasul munafikin zaman Nabi kan. Walaupun macam tu dia kepala munafik, tapi dia tetap menyembunyikan kemunafikan dia. Hari ni beza sikit lah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah jaga kita dah daripada macam itulah. Jadi ingatlah kita Islam ni di tengah. Gulu dan Jafar, jangan berlebihan dengan ni. Kita ada landasan kita yang jaga-jaga masing-masing kita jaga. Istilah liberal kena faham satu. Satu liberal kau dari sudut apa Okey, ada satu liberal dari sudut diniah. Ini yang kita kena ketepikan. Ini kena tolak. Ada liberal dari sudut menerima. Contohlah, kita liberal apa dia? Sains. Kita terima yang benar tu kan. Dia tak itu tak terikat. Itu yang kena faham juga liberal dari sudut tu pula. Nak bincang ni luas jugalah kadang-kadang. Jadi dia dekat kalau yang liberal ni apa? Agama tu apa? Itu tak boleh. Kita ada apa? Agama kita konsep dia bukan liberal. Agama kita ada jalan sendiri kan. Itulah yang kita kena jagalah. Jadi macam mana dari sudut menerima sistem, mengguna pakai sistem, kita liberal. Contoh, faham? Contohnya liberal kita pakai sistem apa? Pilihan raya. Itu sistem. Kenapa tak pakai khilafah? Contoh. Tak, itu sistem. Ya, itu salah satu sistem pemerintahan. Faham? Yang disusun lah. Dahulu Islam memilih salah satu sistem apa? Syura tu. Faham? Monarki contohnya. Tapi tak, itu sistem. Jadi kita dalam hal tu liberal ada masalah tak?
Tak ada masalah. Monarki, kalau kita nak kata monarki, bagus tak? Dari satu sudut bagus, tapi ada tak yang menghancurkan? Contoh kerajaan dulu. Kan habis jadi koloni raja saja kan? Habis tak? Sama juga. Jadi itu kena faham tu. Liberal tu tak ada masalah. Jadi dia kena luaskan bab tu supaya kita kadang-kadang tak tersalah dalam menghukum sesuatu. Okey itu je lah yang saya nak faham. Ini berat ni, nampak semua dah. Tak apalah. Jadi sikitlah tentang tu. Baik. Ini musyrikin Mekah. Apakah halangan mereka pula ni? Ni. Musyrikin Mekah ni halangan ni tadi apa? Ni, dia rasa dia yang terbaik. Sepatutnya Allah pilih kami. Tapi Allah pilih orang ni pula. Jadi dia halang. Dia tak suka kebaikan datang pada orang Arab tu. Sebab sepatutnya mereka ni yang dapat daripada Allah. Okey. Sekarang ni musyrikin juga. Sama juga. Mereka pun tak suka kebaikan ni. Allah turunkan kebaikan. Musyrikin mana ni? Mekah. Apa dia ayat dia? Cuba buka 43. Ni 43 ayat 31. Surah Az-Zukhruf. Sama juga lebih kurang. Sama juga. Halangan dia apa? Baca ayat ni. Baca 30-31 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Az-Zukhruf 43 ayat 30-31 Maaf, tengah baca tadi semua. Baca 30 dulu Saya tulis 31 ni, baca 30 dulu. Okey, apa Allah kata tu? Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran. Yang bawa siapa? Nabi SAW. Apa mereka tuduh kepada Nabi ni? Ini sihir dan sesungguhnya kami ingkar dengannya. Nampak? Terang-terangan dia kata. Waqalu. Jadi ini kufur apa? Kufur terang-terangan, tak sembunyikan. Waqalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Jadi mereka kata apa? Mereka pun berkata, kenapa tak diturunkan Quran ni? Nampak? Boleh seolah mereka ni nak arak Allah pula kan? Kenapa Quran ni tak turun kat siapa? Lelaki daripada dua tempat ni. Orang pilihan kami. Siapa? Siapa dia antaranya? Al-Walid Al-Mughirah tu. Ini orang terkenal, maksudnya dia lah. Kami dulu dah jadikan memang dia ni pemimpin kami. Kenapa tak pilih dia? Dia yang paling layak. Nampak tak? Ini juga sifat apa? Macam tadi juga lebih kurang. Faham? Dia nak apa? Sifat apa? Keakuan, kekitaan yang melampau ni. Sampaikan apa? Ketetapan Allah dia cabar ketetapan Allah. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Al-Walid Al-Mughirah seorang tu kat Mekah. Dekat Madinah tak silap saya ni lah. Abdullah bin Ubay kot. Allah Ta'ala. Dua lah maksudnya. Dua tempat yang mula ni. Bandar besar ni. Tempat ni ada seorang yang unggul. Patutnya dia dapat. Tempat ni pun ada juga. Bukan Madinah tu lah. Kenapa tak pilih dia? Kenapa Allah bagi kat dia ni tak layak sepatutnya dapat benda ni? Kita ada tak macam tu kadang? Jangan macam tu lah. Kenapa dia yang dapat? Kenapa saya tak dapat nikmat? Sama juga tu. Ni perangai siapa ni? Jangan lah. Jadi Allah kata apa? Cuba tengok ayat 32. Sebelum masuk ayat 32 nanti dulu. Kita sambung. Jadi apa yang mereka tak suka ni?
Tidaklah ia menyukai oleh orang-orang yang ingkar ni, orang yang kafir ni, terang-terangan ni, daripada kalangan siapa? Ahli kitab. Kenapa? Mereka sangka mereka umat yang paling patutnya Allah pilih mereka je. Kan? Yang kedua, daripada kalangan orang-orang sepatutnya orang Allah pilih siapa? Orang-orang yang mereka sendiri dah pilih kan. Jadi mereka nak Allah pilih apa yang mereka pilih. Nampak tak? Ai yunazzala. Ai bahawa yunazzala ia diturunkan ke atas kamu min dari khairin apa? Apa-apa sahaja kebaikan. Jadi maksud dia luas. Semua saja yang kebaikan dia memang tak suka. Semua saja kebaikan memang mereka memang tak suka. Dapat pada siapa? Orang yang bersama Nabi. Orang yang bersama Nabi ya. Min daripada dari siapa? Tuhan kamu. Apa dia? Ke atas kamu daripada. Bolehlah daripada. Ni pun daripada lah. Okey. Jadi sekarang ni Allah terangkan apa dia? Mereka tak suka. Siapa yang tak suka? Dua golongan ni kan. Tak suka diberikan, dianugerahkan kepada kamu. Siapa kamu? Nabi ke? Kamu siapa? Kamu ni Nabi dan para sahabat. Siapa kamu ni? Nabi dan para sahabat ni jawapan dia surah 9 ayat 100. 9 ayat 100 tu buka. Surah 9 ayat 100 itulah masuk kamu. Surah At-Taubah ayat ke 100. Kita kena tahu kamu ni siapa. Masa zaman kat Mekah dengan Madinah, zaman Nabi ni, kaum muslim ni ada berapa kelompok? Dua aja. Muhajirin Ansar itulah muslim yang zaman Nabi. Sebut Muhajirin maknanya yang asal daripada Mekah. Sebut Ansar maknanya yang asal daripada Madinah. Tu. Okey. Inilah maksudnya. Yang mereka ni dua ni. Okey, tengok ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan wasabiqun al-awwalun, yang terdahulu, yang bersegera dari kalangan siapa? Yang bersegera beriman, yang awal-awal telah pun menerima seruan Nabi ni, dari kalangan muhajirin, iaitu orang-orang yang berhijrah dari Mekah,
wal ansar, dan orang-orang yang menerima orang-orang berhijrah, iaitu orang yang menolong orang yang berhijrah. Siapa? Ansar di Madinah. Itu dua. Inilah kamu tu. Dan wallazina tabauhum bi ihsan. Siapa pula? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang terbaik, iaitu di sekitar tanah Arab tu. Kemudian di luar pula daripada dua tempat ni, ada tak orang masuk Islam? Ada kan di luar tu. Sampailah sekarang ni kita, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mengikut mereka dengan ikutan yang terbaik. Radiyallahu anhu wa radu an. Allah redha terhadap mereka dan mereka berpuas hati dengan segala ketentuan dan juga janji-janji Allah yang mereka terima dah. Dan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka mendapat nikmat ni kekal sampai bila-bila. Zalikal fawzul azim. Demikian itulah kemenangan yang sungguh hebat sekali. Jadi ni golongan yang disebut dua, Muhajirin dan Ansar tu. Jadi mereka ni tak suka segala kebaikan yang sampai pada golongan yang ikut Nabi itulah, Muhajirin dan Ansar ni. Demikian juga kita hari ni, kalau kita sungguh-sungguh nak buat, agak-agak suka ke tak suka? Tak suka juga. Lagi kuat kita nak beriman, lagi bertambah kebenciannya, lagi bertambah mereka akan menyakiti. Tapi kalau kita slow je, mereka pun akan okey je. Lagi kuat iman seorang tu, lagi kuat dia diuji dan dia dimusuhi oleh mereka. Siapa? Petanda orang tu hebat iman. Tengoklah kat Gaza tu. Jadi mereka nak hancurkan tak boleh dah, kena bom je lah. Kita tak payah bom kot, sebab sama je macam. Habis dah. Tak payah bom, tak payah fizikal pun. Rosakkan dalamnya kan, sebab sudah habis semua. Jadi Allah ni tak akan apa dia, la yukallifullahu nafsan illa. Allah tak akan uji seorang kata kaum tu dengan kesanggupan dia, kemampuan dia. Allah tahu mereka mampu hadapi. Iman tak pernah cabut pun. Hari ni ada tak dengar kat sana nak bunuh diri? Ada? Rumah dah lenyap, keluarga sekaligus hilang, anak-anak kecil. Cuba tengok dia interview, cakap apa? Dia cakap apa? Oh, kalau dia mati dengan ibu dia nak sangat tunggu kan ibu dia. Tengok macam tu, macam mana boleh jadi macam tu Tertanamnya iman tu. Quran ni tertanam. Mereka ni antara negara paling banyak hufaz, Gaza lah. Kecil lagi, biasa je. Quran ni sebati dalam jiwa je. Dia boleh buka ayat Quran kan, dia boleh sebut ayat. Budak kecil je, umur dalam mungkin 10 tahun, 12 tahun, sekolah menengah. Kalau dia tak hafal ayat tu, boleh sebut tak ayat tu? Boleh ingat tak ayat Tuhan? Kalau Quran ni dia tahu pun, tiba-tiba dengan harapan kena macam ni, tiba-tiba boleh sebut ayat Quran. Boleh ke? Boleh. Jangan mimpi. Jangan mimpilah kan. Kita hari ni ramai tak nak bunuh diri. Ramai tu, cuba tanya orang yang jaga Jabatan Pulau Pinang. Setiap hari ada. Sedangkan makanan ada, rumah tak roboh pun. Kenapa? Nampak? Sebab putus cinta je kadang-kadang tu. Sebab kerja, sebab tak dapat makan kan. Oh, frust tak. Mereka ni makan dapat makan tak? Elektrik tak ada, makanan tak ada. Ada tak macam tu? Tak ada. Patutnya mereka lagi ramai orang nak bunuh diri. Sebab mereka dekat dengan siapa? Dengan Allah. Nampak tak tu tanda? Jadi kadang-kadang kita bimbang juga. Tak ada musuh pun, elok je, semua orang suka je. Tak nampak pun perbezaan di antara kafir dan ni kan. Ini kadang-kadang kita tengok balik. Jadi itulah ujian-ujian dia. Jadi sebab itu kita tengok para sahabat Nabi ni, dua Muhajirin dan Ansar tu dapat cabaran tak? Ke tak? Cuba tengok dalam surah satu lagi. Mereka memang nak kita. Cuba tengok surah
Al-Qalam. Al-Qalam. Ini yang mereka nak. Mereka suka kalau macam ni. Yang ni mereka tak suka la yawaddu kan. Mereka tak suka kalau kita dapat kebaikan. Nanti kita tengok kebaikan ni maksud dia apa. Mereka tak suka. Yang mereka suka macam ni. Cuba tengok. Surah Al-Qalam. Surah 68. Ayat 9. Ayat 9. Kalau macam ni, okey. Tak ada masalah. Mereka tak akan kacau kita. Surah 68. Ayat 9. Jelas ada ayat tu. Ayat 8 kata fala tuti'il mukadzibi, jangan ikut orang-orang yang mendustakan kebenaran ni. Jangan ikut. Apa yang mereka nak? Cuba baca. Waddu law tudhinu fayudhinun. Cuba terjemahkan. Dia mereka kalau kita faham Ya, macam musyrikin apa dia nak minta kat Nabi? Setahun kamu ikut kami, tahun depan kami ikut kamu. Itu yang kita tak nak. Itu sikap yang kita kena tolak. Dalam bab lain, bab dunia kita tak ada masalah. Kalau mereka lebih bagus, kita kena ambil. Kadang-kadang kita ni tak pandai niaga. Mereka lebih pandai. Contohnya orang kafir kan. Boleh ambil, tak salah. Kan? Dari sudut apa? Strategi tu. Ya, ambil lah. Tapi prinsip kita mesti apa? Tak ada gharah. Itu kita ada. Itu yang tak boleh. Itu yang maksud dia. Itu tak boleh liberal langsung. Itu mesti ikut kita. Boleh faham? Kena faham dari sudut tu lah. Iblis ni kadang-kadang sebenarnya bahasa. Itu sesuatu yang boleh, pendekatan yang boleh terbuka, menerima. Kalau dia lebih baik kan. Tapi dalam agama kita terbaik ke ataupun ada lebih baik? Yang terbaik nak terbuka, terima apa lagi? Dari sudut tu tak boleh. Dari sudut syariat tu, tetap tu tak boleh. Boleh faham? Kalau faham ni, insyaAllah kita pun akan terjaga banyak lah. Jangan sentimen sangat nama semua. Kita Islam ni agama yang educated. Bijak dengan fakta dan ilmu lah. Kena hati-hatilah. Jadi ni yang kita kena hati-hati. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kalau kita macam ni, ya dia okey. Okey. Jadi sekarang ni mereka tak suka min khairin. Apa-apa saja kebaikan. Apakah kebaikan yang paling besar? Iman. Lagi? Takwa. Ya, kebaikan yang paling besar. Cuba kita tengok dalam surah 10. Ayat 58. 10:58. Baca daripada ayat 57. 57. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Jadi Allah kata apa ni? Wahai sekalian manusia semua, kafir ke tak ke semua manusia, benar-benar telah datanglah kepada kamu peringatan mauizah dari siapa? Min rabbikum. Khairim min rabbikum. Bila Allah bagi peringatan, itu kebaikan tak? Kebaikan, besar. Jadi mereka ni abna Allah, mereka kata sepatutnya sampai kat kami lah. Dulu kami banyak Nabi, tiba-tiba kenapa? Jadi ni mereka, dengki tu menghalang mereka daripada menerima kebenaran. Jadi sesungguhnya telah datang peringatan daripada Tuhan kamu dan wasyifa'u lima fis sudur. Apa ni? Dan penawar bagi hati, penyakit yang ada dalam dada, di dada kita ni. Penyakit ragu-ragu, qalb, sudur. Sudur lapisan pertama. Kedua, qalbu. Ketiga, al-fuad. Keempat, al-lub. Tiga tu lah kan. Pertama, sudur as-sadru lah. Ni dada kan. Jadi ini apa, dada ni lapisan utama lah, satu. Jadi menerima apa? Muslim. Islam lah. Makam Islam. Kemudian al-qalbu. Dalam dada ada disebut hatilah. Maka apa ni? Ini Muslim ni apa? Dia menyerah dirilah. Sama ada terpaksa atau tak terpaksa, dia buat aje. Di bawah hukum syariat Islam. Muslim. Tapi tak pasti lagi dia buat ni kerana beriman ataupun kalau tak beriman tu dia buat atas dasar tu apa dia? Sama ada dia munafik ataupun jahil lah, dia buat ikut-ikut saja. Okey. Kalau masuk dalam lagi apa? Disebut makam apa? Mukmin. Mukmin. Jadi orang beriman. Dia dibuat atas dasar kerana iman ini. Jadi ni dalil dia ni surah 6 ayat 125 tu. Islam, terima Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan diri untuk terima apa dia? Tuntutan-tuntutan dalam Islam. Solat, disolat. Ya. Tangga pertama Muslim. Dan kalau sekadar dia buat saja pun, insya-Allah dia dapat apa dia? Pahala daripada Allah. Okey. Mukmin ini surah 6 125. Yang ni simpan dulu ni. Ayat ni ya. Surah 10 simpan. Saya di mana alis sebenarnya tak susah. Boleh kan? Boleh Okey, simpan surah 10 ni yang kita buka. Buka surah 6 125. Muka surat berapa? 144. Ayat 125 tu. Atas sekali. Apa dia ayat tu? Afaman yuridillahu an yahdiyahu
yashrah sadrahu. Siapa yang Allah kehendaki untuk beri petunjuk kepada dia, Allah lapangkan dia, dada dia ni untuk terima apa? Agama Islam. Itu satu. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan siapa yang Allah nak biarkan dia sesat, apa dia? Allah jadikan dada dia tadi tu. Ni baru lapisan pertama, apa dia? Rasa sempit nak terima. Semuanya rasa bagi dia apa? Susah. Jadi harajan ka'annama yas'adu fis sama. Seolah dia macam orang yang nak mendaki ke tempat yang tinggi. As-sama ni artinya tempat tinggi maksud dia. Makanul ulu. Bukan yang mesti naik langit tu. Tapi yalah kalau kita nak naik pun apa? Kalau orang nak panjat bukit makin tinggi makin ada udara tak? Oksigen tak ada. Kadang-kadang tak larat tak boleh lah. Boleh mati. Kan? Macam tu seolah rasa macam tu nak terima tu. Punya susah. Jadi ini Allah pilih. Atas apa? Keterbukaan hati seorang. Sebab tu kalau kita tengok ini tengah viral kan. Orang dekat luar tu semua apa? Mereka buat apa dia? Buka Quran ramai-ramai pula. Buat tadabbur sama-sama pula kan. Sama dia buat dalam tu kan. Ramai masuk Islam pula. Daripada rambut macam tu, dah pakai tudung lah. Subhanallah. Bahkan tentang dia lagi berilmu pula daripada kita. Sebab apa? Dia masuk manusia apa? Quran ni, dia belajar Quran, dia tengok pula. Dia pula kagum dengan Quran. Kita yang dah lama rasa biasa je Quran ni. Malu kita. Kan? Rugi tak? Rugi. Allah boleh gantikan kaum. Ya, betul. Dalam Quran ada banyak ayat macam tu. Allah boleh gantikan kaum yang dia tak suka macam kamu, perangai dia. Kan? Yuhibbunahum wa yuhibbunakum. Allah cinta mereka dan mereka juga cinta ke Allah dengan sebenar-benarnya. Ini kita tak nak. Cuba tengok, itu tak apa, nanti buka surah lain pula. Ni baru nak bincang surah ni. Ayat ni banyak ni. Nak bagi tahu tapi kadang-kadang takut tak terikut pula ayat. Okey, tak apa. Demikianlah yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan demikian itu. Keburukan ke atas orang yang tidak mahu beriman. Baik. Ini untuk Muslim lah. Allah lapangkan. Ini pintu. Kalau ni tak ada, macam nak masuk ke sini? Tak dapat lah. Rumah bagi hati ni lah. Sudur. Bila hati lapang, senang tak lepas ni nak masuk macam-macam. Tapi mula-mula ni pun tutup, memang tak dapat apa-apa. Jadi kita tengok Allah bagi. Itulah hikmah dia. Pengorbanan tak akan pernah. Bila pengorbanan pada fisabilillah, memang tak akan sia-sia. Kan? 10,000 terkorban, kan? Akan diganti dengan 50,000 orang yang lain. Betul tak? Memang konsep macam tu. Kita nak orang ni ikut, kita kena korban. Mak nak anak dia beriman, mak dia kena korban lah. Mak dia nak anak dia hafal, tapi mak dia duk buat apa? Agak-agak dapat tak? Mak dia kata anak dia solat kan. Dia macam mana? Adik, macam mana tu? Kadang-kadang kita kena tengok sebab tu. Pengorbanan ni kerana Allah akan buka jalan. Wallazina jahanu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang mati tu mereka pun untung, bahkan asbab mereka tu dapat untung pada siapa? Orang lain. Kita pun mungkin nampak dari sudut ni kan, kita sedih, ya. Tapi ingat dari sudut lain apa dia? Dan kita pula kena lagi sedih. Sebab apa? Mereka mati senang, kita mati mungkin banyak nak kena tanya. Allah bagi peluang mereka buat apa? Orang yang berniaga Allah ni apa Allah kata? Mereka korbankan harta dan nyawa dia. Kita tak ada peluang. Harta kita pun banyak lagi ni. Mereka Allah nak tanya apa nanti? Rumah dah tak ada, semua tak ada. Senang tak pergi? Senang. Kita tengok dia orang kan, kesian, seolah kita macam tak mati pula. Memang mereka mati. Ingat kamu pun mati juga. Cara mati tu macam mana? Ingat itu je sebenarnya. Seolah macam kesian dia. Macam kamu tu tak mati pula. Mati juga, sakit juga. Kan? Itu kita kena sedar tu. Sama je, cara kematian berbeza. Kita nak husnul khatimah. Jadi mereka mati zero, semua korban habis. Kita pula mati takut banyak ni, lagi lambat perjalanan ni. Kan? Macam itulah.
Dan kita mati menatijahkan tak 50,000 orang masuk Islam. Ini satu lagi yang kita kena kita kena sedih. Kadang-kadang kita sedih tengok, rupanya mereka sedih tengok kita pula. Faham kan? Macam itulah kita tengok. Baik. Tengok wangi kan. Macam-macam. Ya awak tunjuk ke? Macam mana ni satu benda yang kita kena jadikan momentum masa ni. Kita nak tambah kita punya iman. Tengok keadaan macam mana. Tengok kata-kata dia, ucapan dia, saya tengok orang tua. Tengok budak-budak dia cakap pun, ya Allah. Dah cukup dah. Kan? Semangat. Begitulah. Kekuatan apa sebenarnya. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa yang mereka nak hancurkan kita kan. Kebaikan ni apa? Kita kena faham masuk kebaikan ni lah. Ni mungkin panjang sikit. Mungkin sampai sambung selepas Zuhur. Saya main. Tak adalah. Okey, jadi mukmin ni surah apa? Mukmin Makkah ni. Surah 8 ayat 2 tu kita biasa baca. Hati dia ada rasa apa? Kemudian tadi gementar, kan? Ini ringanlah ni Muslim. Ramai tak Muslim tapi hati tak gementar. Ramai je. Tak takut pun, biasa je kan. Ni yang kedua ni. Apa dia? Tengok ayat tu. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah. Apa berlaku? Wajilat qulubuhum. Apa tu? Bermentar. Inilah mukmin. Muslim belum tentu lagi. Ramai je Muslim. Tapi bila cerita pasal neraka, relax je. Tengok Unistan pula nangis. Kan? Kadang-kadang macam tu kan. Kena kan? Ni mukmin lain kan? Tak semua. Belum tentu Muslim itu belum tentu. Ni yang kedua. Innamal mu'minun allazina iza dzukirallah, apa dia? Wajilat qulubuhum. Berkaitan Allah je menyebabkan hati dada dia apa? Sungguh rasa beremosi, terangsang, gemetar, takut. Okey, nampak termotivasi. Bila dia baca kan, wa idza tuliyat alaihim ayatu, bila dia baca ayat-ayat Allah apa lagi? Janji-janji Allah tentang kebaikan yang dia bakal dapat. Iman dia biasa-biasa ke bertambah? Bertambah. Dia makin sibuk, makin dekat lagi nak buat kebaikan banyak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik, ni yang lagi lepas hati, dalam lagi. Ini disebut fuad ni maksudnya kita kata hati juga sebenarnya. Tapi dia lebih kepada perasaan. Bukan perasaan lah. Hati yang dalam hati juga. Fuad. Kita sembah hati juga. Sekejap. Dia ada mana lain? Perasaan lah kita kata. Perasaan yang dalam lah. Cuba tengok surah 25. Jadi ni makam dia apa? Makam dia makam Muhsin. Apa ni? Ihsan, orang yang buat terbaik. Ihsan ni orang yang sanggup korbankan apa yang terbaik dia ada untuk Allah. Muhsin, ni makam ihsan. Dan dia ni hati dia sangat teguh lah masa ni. Cuba tengok antaranya surah 25 ayat 31. 25 ayat 31 pula. Al-Furqan 32. Fuad kan? Fuad.
Ejaan dia fuadu. As-sadru, al-qalbu, al-fuad. Ada orang nama Fuad? Bukan Fuad sebenarnya, Fuad. Okey, tengok ayat 32. Apa dia? Bawah sekali. Wa qala allazina kafaru, kata orang kafir. Orang ingkar ni lah. Laula nuzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa tak turun sekaligus je Al-Quran ni? Kenapa turun sikit-sikit lambat? Kan? Nak cepat. Jadi mereka ni gopoh kan? Tengok bersabar. Orang beriman ni sabar. Orang yang mendalam hati ni apa? Dia lagi suka berlama-lamaan. Dia lagi suka apa? Kita kalau dah suka benda tu, suka sekejap ke suka lama-lama? Tanda kita betul-betul kan? Betul tak? Lagi lama lagi syok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni juga turun Quran ni apa? Beransur-ansur. Sikit kemudian hadam cukup-cukup. Sikit kemudian hadam. Kan? Jadi Allah kata, jumpa dah. Muka surat 362. Ayat last sekali. 25 ayat 32 tu. Jadi mereka heran, kenapa tak turun sekaligus macam dulu Taurat turun sekaligus pada Bani Israel. Jadi Allah kata apa? Kadzalika, demikian itu kerana apa? Linusabbita bihi fuadak. Fuad, nampak fuad tu? Demikian ni kerana untuk apa? Kami nak teguhkan dia punya apa? Perasaan yang dalam dia tu supaya betul-betul kuat. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara apa? Tartil, pelan-pelan, perhati, nikmati dia, sabar. Inilah yang lebih tinggi. Sampai dah puas ni kita dengan Quran. Baca berapa lama boleh? Kalau cerita sekarang ada paling lama cerita berapa jam? 2 jam, 3 jam kan? Sedar tak dah berlangsung 3 jam? Tak sedar kan? Tiba-tiba habis. Aduh, dah habis dah. 3 jam dah berlalu kan? Yang ni, tengok jam. Boleh 15 minit. Rasa macam lama pula. Tak sampai pun ni. Ngantuk pula kan? Tapi ni kelas kita ni berapa jam ni? Sejam lebih. Okey dah tu. Mudah-mudahan dapat lah. Jadi macam itulah maksud dia. Nampak? Subbits. Yang terakhir apa? Perasaan yang dalam. Kemudian yang keempat, al-lub. Apa ni? Al-lub. Al-lubu. Lubuk hati. Yang paling dah. Lubuk hati paling dalam. Ni sampai ke makam apa ni? Yang boleh mukhlis. Mukhlis, orang yang ikhlas dah. Mukhlis ni kat mana? Apa dia buat dah tak peduli siapa, dah tak peduli dah orang punya dah pun. Tak hairanlah orang tu nak keji dia ke, orang tu nak apa dia ke, orang tu nak balas ke, tak nak balas ke apa, dia tak peduli dah. Sebab apa? Siapa depan dia dah, dia buat semua siapa punya? Allah semata-mata. Surah 76 ayat 9. Buka. Inilah tahapan hati yang ada dalam ni. Pertama, sadru. Ni dia punya rumah. Kalau sadru ni rumah rosak, apa lagi? Yang dalam ni tak payah sampai lah. Syarat pertama, mesti terima apa? Islam ni. Look, cuba tengok surah tu. Jadi ni antaranya ikhlas ni. Look ni ayat-ayat dia banyak. Yang lain. 76, 9. Mukhlisun. Orang yang ikhlas. Dia orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang sampai kepada makam ihsan dan sampai makam apa? Bersih daripada sebarang unsur riak dan sebagainya lah. Al-lub, lubuk hati yang paling dah. Al-lubbu. Ni ba ni 2. Lubbu, al-lubbu. Jangan bukan pintu tau. Orang ingat al-bab tu pintu kan? Itu babun.
Apa ayat tu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tak ada perasaan pun. Orang tu balas ke tak balas dia tak ada mungut. Ish dia ni orang ni pun tak ada. Sentiasa jiwa dia tenang je sebab apa? Dia tahu kalau dia buat baik mesti Allah balas terbaiknya. Susah tu kan? Kita yang mengajar ni pun belum tentu lagi tu, susah. Orang ni sikit je. Jadi apa dia? Innama nut'imukum apa? Itu prinsip dia. Sesungguhnya kami beri kamu makan ni liwaj illah. Kerana apa? Redha Allah. La nuridu minkum. Kami tak ingin apa-apa pun dari kamu. Jazaan sebarang balasan pemberi apa-apa. Wala bahkan ucapan apa-apa pun. Maknanya tak ada masalah pun. Tak cakap pun tak ada masalah. Tak pandang saya pun tak ada masalah. Dia bahkan kadang tak kenal pun saya bagi. Hamba Allah je. Contohlah kan. Dia punya rasa. Dia itulah. Jadi 3 ni. Yang tangga-tangga kepada apa yang ada dalam jiwa pada kita dan kita nak kepada anak kita semua. Baik. Dapat Okey, balik pada surah kita, surah 10 ayat 57. Balik pada surah 10 ayat 57. Jadi kita bincang pada sudur tadi tu. Saya bagilah tahap sudur tu, sudur 1. Ada lagi berapa? Dalam sudur 3. Pertama lepas dada ada apa? Ada qalbu. Lepas tu ada gitu. Okey. Surah 10:57 tadi. Boleh ikuti balik? Follow semua. Jangan ketinggalan. Okey. Balik surah 10 ayat berapa tadi? 57. Kita dekat depan sudur tu. Saya pecahkan sudur lagi, ada lagi 3 dalam dia. Okey. Dapat dah? Kalau buat exam okey boleh jawab ni. Okey. 57 dan 58. Kita belum baca 58 lagi. 57. Okey. 57 dulu Jadi Allah kata Allah bagi nikmat kepada manusia semua. Apa dia? Allah datangkan peringatan daripada sesungguhnya telah datang peringatan daripada Tuhan kamu dan penawar yang boleh apa? Yang menggumati penyakit yang ada dalam. Kenapa sudur je kenapa tak sebut penyakit hati ni lain? Kalau ni penyakit habislah yang lain ni. Penyakit ragu-ragu dengan Islam ni. Okey tu. Jadi fungsi peringatan Allah ni untuk ubat penyakit tersebut. Dan setelah terubat barulah mulanya menelusuri jalan petunjuk. Barulah petunjuk tu nak masuk daripada satu tahap ke satu tahap. Hudan nak masuk sini dan sampai ke sini. Kan? Sebab tu Allah kata wahudan dan petunjuk. Kemudian warahmah dan kasih sayang Allah pun sampai bila orang ni ikut petunjuk Allah tu. Kemudian hanya untuk orang beriman saja. Siapa orang beriman ni lah tadi? Yang dapat kebaikan daripada Allah. Inilah kebaikan Al-Quran tu dimasukkan. Jadi sebab tu Allah kata ayat seterusnya. Maka orang beriman patut gembira. Pedulikan ni makar orang ni. Dia memang tak suka kita dapat kebaikan ni. Sehingga kita akhirnya apa? Tinggalkan. Kenapa kita diuji kan? Macam-macam dia akan halang kita, akhirnya menyebabkan kita juga apa? Kita tak suka macam dia tak suka. Dia nak itulah dia. Sebab tu kata orang kafir, antaranya apa dia? Fahamlah kebaikan ni maksud dia Quran tu. Nikmat hidayah tu. Tu kebaikan yang dia tak suka. Dan dia nak apa? Kalau boleh kita sama macam mereka. Jauh daripada kebaikan ni. Sebab tu mereka nak apa? Nak kalahkan kita dengan apa? Surah 41 ayat 26. 41 ayat 26. Buka surah lain balik kan? Fusilat. 41 26. Tulis sinilah. Ini makar orang kafir Makar ni apa? Rencana jahat dia. Saya nak bagi rencana jahat ni supaya kita fokus betul. 3 je perkara dia nak.
1, 2, 3. Jumpa dah? Makar. Makar ni rancangan jahat dia, strategi dia. Nak kalahkan kita. Wa makaru wa makarallah. Kan? Mereka buat rancangan jahat, Allah balas rancangan dia. Wallahu khairul makirin. Dan Allah terbaik perancangan dia. Tak siapa boleh lawan. Rencana Allah terbaik. Makar ni rencana jahat. Okey, tengok makar ataupun kita kata rencana lah strategi. Strategi Okey. Untuk mengalahkan kalahkan orang beriman. Okey, apa dia? Apa pertama? Wa qala allazina kafaru. Dan apa orang kafir kata tu? La tasma'u. Satu. Jangan apa tu? Jangan apa? Satu. La tasma'u Al-Quran. La tasma'u lihadzal Quran. La tasma'u. Apa maksud dia? Apa tujuan dengar? Kan? Tujuan dengar apa? Kita dengar untuk taat, betul. Prinsip orang beriman. Ni kata orang beriman, prinsip dia dengar pesanan Allah tadi, mauizah daripada Allah, nak betul. Sami'na wa ata'na. Surah berapa? Macam bagusnya, jawapan betul, tepat. Ayat berapa? Siapa? Ayat? Ayat berapa? 24 ayat surah An-Nur. Ya, masya-Allah. 24 ayat 51. Okey, alhamdulillah. Dah tumbuh pohon. Surah 24 ayat 51. Ni. Tujuan prinsip orang beriman bila dengar perintah perang ayat Allah ni untuk ni. Untuk taat. Kalau taat tu belum sampai. Taat dengan kemampuan dia lah kan. Ada benda yang kadang kita tahu, tapi kita beriltizam untuk apa? Taat sungguh-sungguh semua. Mesti ada cita-cita tu. Okey. Betul tak? Ayat 51 tu. Saya baca, perhatikan Innama, betul? Innama kana qaulal mu'minina. Sesungguhnya tidak lain ucapan orang beriman tu. Iza du'u apa? Bila diseru kepada Allah dan Rasul. Kat mana seru kepada Allah? Seruan Allah kita nak dengar kat mana? Mana kita nak dengar seruan Allah? Siapa boleh dengar seruan Allah? Kat mana dengar? Saya dengar tadi Allah cakap dengan saya. Ada? Kat mana nak dengar seruan Allah? Al-Quran. Dalam ni. Kan? Jadi bila diseru kepada Allah ni dan Rasul, apa mereka kata? Liyahkum ma bainana. Seruan tu bukan hanya macam panggil macam tu je. Untuk apa? Untuk seruan tu menjadi apa? Hukum untuk kita jadikan dia satu landasan, peraturan kita. Sesama kita. Betul tak? Itu tujuan dia. Jadi apa mereka kata? Ayyakulu sami'na. Dan mereka akan, tujuan mereka tu, mereka nak dengar dan mereka nak, jadi tuan dengar nak taat. Bukan dengar untuk apa? Jadi saya dengar, saya nak taat. Dan sampaikan juga supaya orang juga taat. Dan tu kita kena betulkan niat tu. Bila Quran ni kita kena dengar, kita dulu kena taat. Ada orang dia dengar, tapi apa? Dia suruh orang lain taat, dia tak taat. Betul tak? Dan dia jadikan ni sebagai senjata dia untuk apa? Untuk apa? Menghujat orang lain pun tak boleh juga. Itu kadang-kadang salah faham tu, kita kena hati-hati pada dalam bab tu. Faham?
Pertama, Quran cerminkan pada Tuhan punya badan tu. Okey. Sami'na wa ta'na. Barulah Allah kata apa? Wa ulaika humul ni orang yang berjaya. Jadi sesepi nak berjaya, dengar untuk taat. Okey, itu satu dengar untuk taat. Jadi macam mana nak taat bila dengar? Kena hadam dia, kena kuasai dia, kena fahami dia lah, kan? Okey. Jadi orang kafir dia tahu benda ni. Sebab Allah kata tadi, siapa dengar Allah dan Rasul dan dia taat, Allah kata wa ulaika humul, memang dia akan menang, memang akan berjaya punya. Jaminan Allah macam tu. Bila berjaya menang, maknanya dapat kebaikan tak? Oh, mereka suka? Memang tak sukalah. Jadi apa mereka nak halang kita supaya tak dapat ni kejayaan ni, supaya kita kalah ni? Balik pada surah 126 tu. Tu mereka buat. Okey. Surah tadi balik 41:26. Kita dah berlapisan dah surah kan? Kita tengok. Tak risau kat sini, semua dah boleh tak? Tak ada masalah dah, laju je semua, insyaAllah. Musa tadi okey. Jadi pertama mereka tak nak kita apa? Dengar dan faham dan taat dia. Okey. Cukup tak strategi tu? Boleh tak halang? Ada orang nak sampaikan juga. Nak ada orang nak dengar, boleh tak halang? Telinga tak boleh halang juga sampai, kan? Jadi apa mereka buat lagi? Wal ghaufi, yang kedua apa? Ni strategi kedua. Apa tu? Wal ghaufi, fi tu apa? Fil Quran. Fil Quran lah. Hi tu Quran lah. Jangan dengar ni Quran ni. Hadzal Quran, la tasma'u li hadzal Quran, kan? Quran ni. Sekarang ni apa? Buat apa? Walau fil Quran tu pula. Buat gangguan pula pada dia supaya orang kalau dengar pun, kalau dia dapat dengar pun, yang ni dia tak dapat. Apa dia? Kekuatan baru lagi mereka munculkan. Walghaw. Apa tu? Laghaw lah. Burai macam-macam. Ini satu benda yang telah pun menjadi sistem, kan, trend yang kita sedang hadapi. Itulah ujian kita hari ni. Tak perlu hantar merkaba, tak payah. Kita kebar tak payah. Apa dia? Handphone, macam-macam lah. Jadi ingatlah, handphone ini alat macam pisau. Kita boleh kawal dia, kan? Kan? Dia pisau lah. Kalau salah guna, boleh cedera lah. Begitulah, itu alat. Jadi kita nak salahkan siapa? Ilmu atas cara pengguna handphone tu lah. Jangan salahkan, buang pula. Kan? Kan? Nanti duduk dalam hutan pula ke apa ke tak? Kan? Macam tu. Tak, kita kena hadapi benda ni dengan ilmu. Ya? Ni, ayat ni lah. Ayat sama. Ayat yang sama. Walau fihi, dan buat kekacauan. Lawa ni daripada benda yang sia-sia. Dia buang masa sampai akhirnya sampailah sekali. Lah, tadi sepatutnya buat ni. Dah habis masa. Itulah lawa. Lawa ni dia boleh buat satu benda, kan? Contohnya mak dia kata, apa dia? Pergi kedai. Beli ni beli bawang apa semua ni. Anak dia pun keluar, jumpa kawan. Sembang kedai kopi semua. Balik takut tangan kosong. Lah, tak pergi beli pula benda yang mak dia suruh. Kita juga, kita manusia. Sepatutnya dengar Quran untuk taat perintah Allah hidup ni. Tapi sibuk dengan ni, tiba-tiba dah jumpa, tiba-tiba mana? Tadi dia balik rumah balik jumpa mak dia. Asyik baik dia hidup lagi. Yang ni balik rumah balik jumpa siapa? Jumpa Tuhan dia. Habis. Faham? Innalillahi wa inna ilaihi. Tiba-tiba je. Bahaya tak? Kalau dia lupa nak beli bawang, paling kuat pun balik rumah kena bawa, kena bebel je lah, kan? Yang ni lupa nak buat apa? Habis. Drama demi drama habis. Kan? Yang ni tak tengok lagi, tak dengar pun. Dengar pun tak mau faham pun. Faham? Ini keadaan kita ni.
Jadi sekarang ni apa secara ni untuk apa? La'allakum tahu. La'allakum ni taghlibu ni kata apa? Mengalahkan. Kamu akan dapat kalahkan sebenarnya. Jadi sekarang ni kat Palestin kalah ke menang? Menang lah. Kalau iman kekal dalam keadaan mati syahid, menang. Kita pula mati. Mereka mati korbankan semua untuk Allah dah. Menang lah tu. Dan kekal pula. Tanpa rasa takut melainkan kepada Allah. Kita pula mati. Takut, tak makan, takut bimbang dunia yang lain ni kan, hilang kan. Dalam keadaan tu, kita sedang apakah? Dalam keadaan kita tak dengar perintah-perintah Allah. Kita mati dalam keadaan tak taat perintah-perintah Allah. Tak dengar, tak taat. Dan banyak buat benda sia. Kalah ke menang? Kalah. Inilah kalah yang sebenar. Faham? Jadi inilah kebaikan yang sepatutnya kita dapat. Yang kita patut gembira. Balik pada surah 10 ayat 58 tu. Macam itulah cara tadabbur tu. Balik kena semak balik kan. Baik, itu kita bincang ni sekarang. Inilah patutnya orang beriman kena hargai yang ni. Ni. Kena jaga betul-betul yang ni. Ni nikmat paling besar kita ni. Okey. Balik kepada surah. Sebab tu Allah kata apa? Ayat 10:58 pula. Kita baca. Fa bidzalika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kewa. Fa bidzalika kewa. Cool kan? Okey. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Okey, jadi ni Allah nak kata dalam ayat ni sesuatu yang khair. Khairun huwa apa? Khairum mimma yajma'una. Apa ni? Kita ambil dari belakang. Itulah yang lebih baik daripada segala apa yang manusia himpun. Apa dia? Dua benda ni kalau ada, ini jauh lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Tak ada lebih baik daripada dua benda ni. Apa dia? Fadlillah. Kul bi fadlillah. Kemudian rahmatillah, rahmatihi. Kan? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Jadi kita nak himpun dua benda ni. Kalau kita dapat dua ni, lebih baik daripada segala benda lain. Tak ada lebih baik daripada ni. Jelas ayat tu. Jadi Allah suruh Nabi tegaskan, kul, katakanlah wahai orang beriman. Tegaskan pada orang beriman tadi. Dengan fadlillah dan rahmat, dengan kurniaan Allah ini dan rahmatnya. Apa kurniaan Allah? Kata ahli tafsir semua, Ibnu Abbas kata apa dia? Fadlillah Al-Quran. Al-Quran. Wa ar-rasul. Berdasarkan ayat surah 24 ayat 51 tadi kan? Apa kurniaan Allah? Quran dan Rasul tu. Ilmu. Rahmat Allah. Apa dia? Apa tanda dia? Kita dah dapat dah ni. Contoh ini adalah satu barang. Orang dah bagi barang. Hadiah yang terbaik. Bagi barang paling mahal sekali. Kan? Dia dah dapat tak manfaat daripada barang tu? Apa dia buat? Barang dia tadi apa? Motor kan? Basikal ke ayah dia bagi. Ini paling mahal dia belilah. Anak dia dulu itulah nak dapat juga. Tengok apa? Dia tak ada lesen pula. Dia tak kerti bawa pula dah. Contohlah kan?
Dia tak dapat juga gunakan, tak dapat nak kuasai. Sebab itulah syarat dia mesti apa? Dengan nikmat ni kita kena pandai guna. Sebab itulah apa kata sahabat ni tafsirkan rahmat, tanda rahmat Allah, sempurnanya pemberian Allah dan rahmat dia. Ini pemberian. Kan? Yang ini rahmat. Ini baru sempurna kebaikan. Apa dia? Iaitu kan? Iza tak nampak? Apabila ja'alakumu ahlahu. Okey. Apabila Allah menjadikan kamu ahlinya dua ni. Ahli ni maknanya apa? Inilah yang semua ni kan. Dengar macam tengok anak-anak tu kan. Dia baca ayat jihad, dia baca apa, dia tahu semua tu dah ada dalam darah daging dia dah. Ahli lah tu. Kalau kita kata ahli sains apa? Sebut je apa benda semua dia tahu. Betul tak? Kalau ahli permotoran, dia tahu. Dia sebut ni Allah kata sini, dia tahu ini ayat Allah ni yang ni, dia tahu. Itu maksud dia. Itu tanda rahmat Allah sampai. Jadi sekarang ni kita nak tak masukkan dapat ni? Pada siapa kita nak? Anak-anak semua kan? Kita nak ni. Rahmat Allah sampai bila Allah menjadikan kamu ahli Quran tu. Ahli ni. Barulah rahmat. Inilah kebaikan yang apa dia? Terbaik. Jadi benda ni disukai tak oleh orang-orang kafir? Oh, memang dia tak suka. Inilah kemenangan kita. Inilah kekuatan kita. Bila dia dapat lupuhkan ni, tak payah hantar bom lah. Tak payah buat apa dah. Tak apa? Yes. Dan ini sebenarnya siapa ketua tali barut yang menggagaskan benda ni? Syaitan. Syaitan nak buat sampai ke mana kita? Inilah antara ketua utama dia. Siapa? Syaitan, musuh kita ni. Dan dia telah menggagaskan ini kepada siapa? Konco-konco dia siapa? Orang kafir dengan gagasan yang sama. Apa dia nak kita semua? Surah 35 ayat 6. Surah 35 ayat ni. Ayat ni tadi surah apa? 50. Surah 10 ayat 58. Kita nak yang ni. Okey. Sikit lagi. Kau apa dah? 12 suku ya? Ui, lamanya. Maaf. 10.58 tadi ya. Okay, sekarang kita tutup satu dengan surah 35 ayat 6. Akhirnya semua sekali adalah akan pergi kepada misi utama ni tadi. Syaitan. Apa syaitan nak? Ayat 6. 35:6 ni. Inilah syaitan punya sebenarnya. Dalang utama dia syaitan. Surah 35 ayat 6. Kalah kita maksud kalah apa? Hilang harta benda kalah. Kalah kita tanda kalah sebenar apa? Bila syaitan berjaya masukkan kita ni dalam neraka angkara ni. Kerana apa? Tak tahan Allah. Itulah kalah yang sebenar. Itulah kalah. Kalau nak kita kalah sifir dunia, kalah kan? Kalah bila apa? Miskin lah, bila mati hancur, itu tanda kalah. Kalau macam tu, kita boleh kata Sumayyah kalah lah. Kesian tak cara kematian dia? Dia syahidah pertama masuk syurga kan? Syahidah pertama. Jadi fikir sifir kalah ni. Inilah kalah. Apa dia? Kita tengok. Inna syaitana lakum adun fattahizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis. Sesungguhnya kerja dia hanyalah mengajak dia punya golongan dia. Siapa golongan dia? Inilah ni. Golongan syaitan siapa? Orang yang tak mahu dengar perintah Allah ni. Tak nak faham ni. Dan banyak hidup dia buat benda sia sehingga bertemu dengan Tuhan.
Tak sedar pun. Ini golongan siapa? Golongan syaitan. Akhirnya dia akan pergi ke mana tempat dia? Ashabis sa'ir. Nampak tak? Inilah kalah. Jadi sampai sini ya kita. Inilah yang mereka paling tak suka. Mereka tak suka. Ma ya wa'du. Tidaklah orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan musyrik ni dia suka apabila diturunkan kepada kamu kebaikan daripada Tuhan kamu, iaitu ni. Dia tak suka kita ni berada dalam ni. Dia nak kita cabut hidayah-hidayah kita semua. Jangan. Jauhkan diri daripada peringatan Allah ni. Nampak tak? Daripada kebenaran. Jadi ni benda yang patut kita sedar. Okey. Sampai sini dulu kita berhenti. InsyaAllah nanti kita masuk sikit ayat. Ke boleh lagi habis? Semua yang sini bersedia ke nak habis? Panjang lah ni. Dah cukup tangguh dulu. Okey. Maaf lah. Saya pun tak sedar lah. Dah lulus suku dah. Dah jam dah. Minta maaf. Okey. Jazakumullah khairah atas perhatian semua. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran besar pahala kita di atas istiqomah kita, sabar kita dalam mendengar tazkirah. Alhamdulillah. Baik, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min du'a illa yusma'. Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yakadzibuna rusulak. Allahumma ja'al 'alaihim rijzaka wa 'adzabak. Allahumma qatilil ladzina kafaru na'utul kitaba ilahal haqq. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman bi qudratika wa quwwatika ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.